Inilah dia talam roti saya yang dah siap. Tengok tu. Nampak menarik dan rasanya pun sangat sedap. Nak tahu macam mana cara membuat talam roti coklat yang sangat sedap ni? Jom ikuti saya terus. Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Hari ni saya nak kongsikan macam mana nak buat talam roti coklat. Saya memang selalu buat talam ni sebab mudah, lepas tu rasa dia sangat sedap. Dia rasa-rasa coklat. Okey, jom kita tengok apakah bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat talam roti coklat ni. Okey, saya gunakan lebih kurang setengah cawan gula pasir atau gula halus, 1 TSP garam, 1 cawan santan, 15 hingga 16 keping roti. Saya gunakan roti gardenia. Kemudian saya juga gunakan 1 cawan air ataupun susu dan juga 2 sudu besar mixed fruit. Tak lupa saya akan tambahkan setengah sudu besar margarin, juga 1 TSP esen vanila. 3 biji telur. Saya gunakan telur B. Okey, jom kita tengok macam mana cara mengaduk lapisan bawah talam roti coklat ni. Mula-mula kita campurkan semua bahan kita untuk lapisan bawah tadi, gula, garam dan lain-lain ke dalam satu bekas besar. Seleloknya kita ramaskan guna tangan untuk memudahkan kerja. Kita pakai sarung tangan plastik. Kalau nak pakai senduk pun boleh, tak masalah, tapi dia sedikit sukar. Itu terserahlah nak guna apa. Tapi saya gunakan sarung tangan plastik. Kita letakkan air, santan dan semua sekali. Kemudian kita ramaskan dia sehingga dia sebati. Jadi nanti dia punya aroma dia semua, aroma vanila tu semua memang sangat sedap bila bersatu. Sementara tu, telur tadi saya kocakkan dulu sedikit. Kemudian saya tapiskan, masukkan ke dalam adunan kita. Kita tapiskan supaya dia punya tali pusat tu tak terikut. Kemudian kita ramaskan rata. Kemudian masukkan margarin. Gaul sebati dan kita rehatkan sebentar. Okey, apabila kita dah siap tadi, kita dah perapkan lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit. Kita tuangkan ke dalam kita punya loyang. Loyang yang saya gunakan 10x10 yang saya dah alaskan dengan plastik 14x14. Jadi seelok-eloknya plastik yang kita buat alas kita punya loyang tu biarlah besar daripada kita punya loyang supaya nanti kita nak keluarkan apabila dia masak mudah. Okey, saya kukus dulu. Okey, jom kita tengok macam mana pula mengaduk untuk lapisan atas talam roti kita. Saya gunakan 1 cawan santan pekat. Hari ini saya guna santan kara. Okey, 2 biji telur saiz B, 1 sudu besar serbuk koko yang saya dah bancuhkan dengan 1 sudu air panas. 1 cawan gula halus ataupun gula pasir pun boleh. 1 TSP garam. Juga saya gunakan 1 cawan tepung gandum, setengah cawan tepung custard. Juga saya letakkan 1 sudu besar tepung hong kui jika ada. Jika tak ada, boleh letakkan tepung jagung 1 sudu besar tu. Saya juga gunakan 2,5 cawan air, air biasa, dan 1 TSP esen vanila serta pewarna kuning. Okey, kita nak mula mengaduk. Mula kita campurkan semua bahan ke dalam satu bekas besar. Masukkan telur. Yang ni tak perlu tapis sebab kita akan tapiskan dia semasa kita nak kacaukan dia di atas dapur nanti. Kemudian kita masukkan santan sedikit demi sedikit dan juga air kita tadi. Kacau sehingga merata dan sebati.
Tapiskan adunan ke dalam periuk yang kita nak kacau di atas dapur. Kita kacaukan dia sehingga dia macam biasa sehingga dia agak bergentil dekat ujung kita punya wish tu. Okey, cukup. Kita tak perlu kacaukan dia terlalu pekat. Nanti adunan kita tu bila kita tuangkan dia tak cantik Okey, jadi saya kacaukan sehingga bergentil sikit. Okey, stop. Kemudian kita bagi ke adunan kita tadi kepada 2 bekas. Kalau boleh sama banyak Macam ni saya sukatkan dia dapat 600 ml satu bahagian. Jadi satu bahagian saya letakkan serbuk kukuh yang saya dah cairkan menggunakan air panas satu sudu besar. Dan satu bahagian lagi saya akan tambahkan dengan pewarna kuning je So warna kuning jangan terlalu banyak sangat. Jadi kita campurkan dulu bahagian yang coklat ni. Kita kacaukan dia rata. Bersihkan. Okay. Kemudian kita letakkan sedikit pewarna kuning ke dalam satu bahagian lagi. Kacau merata. Okey, lapisan roti sebelah bawah pun dah masak. Kalau nak dapatkan yang kalau coklat tu rata, boleh tekankan sikit adunan roti ni tadi Tapi saya sukakan dia punya talam tu ada ombak-ombak jadi saya saja tak tekankan Kemudian kita akan tuangkan lapisan coklat dulu ke atas kita punya lapisan roti yang telah masak ni tadi. Coklat tadi masa kita dah tuangkan, kita tekan-tekan sikit tadi roti-roti tadi ni. Kita tenggelamkan dia sikit. Dan masa mengukus bahagian bawah saya tutup menggunakan loyang atasnya. Lapisan coklat saya kukuskan lebih kurang 15 minit hingga 20 minit. Kemudian kita garis-gariskan lagi lapisan coklat dan kita letakkan lapisan kuning di atasnya. Kalau ada bubble-bubble tu kita tolak ke tepi. Hari ini saya pakai kukusan besar jadi saya tutupkan dengan loyang. Kemudian saya tutupkan dan saya kukus selama lebih kurang 25 minit atau sehingga masak Tengok tu kita punya talam pun dah masak. Kita biarkan dia dalam keadaan terbuka lebih kurang dalam 3-4 minit. Kemudian kita angkat. Siaplah sudah talam kita ni Jadi kita potong dan kita tengok macam mana. Inilah dia talam roti saya yang dah siap saya potong Potongan dia saya buat 8x8 so dapat 64 pieces. Macam biasa pakai sarung tangan dan pisau plastik Kita potongkan pakai ruler yang besi tu pun boleh. Kalau agak-agak saja pakai tangan pun boleh Memang sangat sedap ni bila ada roti lebih. Jadi saya buatkan talam ni untuk sarapan atau minum petang Juga boleh buat berniaga Sangat sedap talam ni. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi menarik yang saya akan kongsikan di minggu-minggu akan datang. Nampak tu. Memang sangat sedap. Okey, saya nak rasa satu. Saya ambil yang ni, yang dia potong ni saya ambil. Okey, ni saya ambil satu ni, saya nak rasa. Sangat sedap. Tak manis sangat. Bila tergigit mixed fruit tu, membuat kita tak nak berhenti makan Yang sahaja perkongsian saya pada hari ini. Diharap bermanfaat buat semua. Saya kata selamat berjumpa lagi. Maaf kalau ada kekurangan daripada segi tutur bicara dan tata bahasa. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye-bye.